Pengertian tadbir urus menurut Islam dan Barat. Secara amnya, para fuqaha di sepanjang zaman telah memberikan perhatian yang serius dalam mengemukakan pengertian sebenar kepimpinan Islam. Sebagai contoh, Imam Al-Mawardi menyatakan bahawa kepimpinan atau al-imamah ialah menggantikan tugas kenabian bagi menjaga agama dan menguruskan kehidupan dunia. Definisi kepimpinan yang hampir sama oleh Ibn Khaldun, iaitu khilafah, iaitu kepimpinan bermaksud membawa seluruh manusia berada di atas landasan syarak bagi kepentingan akhirat dan urusan keduniaan yang menguntungkan akhirat. Khilafah menggantikan pihak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul di dalam mengawal agama dan menguruskan urusan keduniaan berdasarkan kepada agama. Manakala Syekh Rashid Rida telah mengambil tahrif yang dikemukakan oleh Al-Taftazani, iaitu kepimpinan adalah mencakupi kedua-dua urusan, iaitu agama dan dunia, serta meneruskan tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Walau bagaimanapun, konsep dan definisi mengenai tadbir urus ini difahami dengan cara yang berbeza oleh negara-negara barat. Woodrow Wilson mempunyai pandangan yang signifikan tentang pentadbiran awam, terutamanya dalam eseinya yang bertajuk The Study of Administration yang diterbitkan pada tahun 1887. Wilson menyatakan bahawa pentadbiran adalah satu aktiviti yang memerlukan pemahaman tentang masalah praktikal dan dasar yang mesti diterima pakai. Wilson menekankan kepentingan penyelidikan dan pendidikan saintifik dalam bidang pentadbiran awam. Beliau berhujah bahawa pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pentadbiran adalah perlu untuk meningkatkan kecekapan kerajaan. Selain itu, Wilson berhujah bahawa aktiviti politik dan pentadbiran awam harus dibezakan. Menurutnya, politik ialah proses membuat keputusan dasar, manakala pentadbiran ialah pelaksanaan dasar tersebut. Beliau percaya pentadbiran mestilah profesional dan bebas daripada campur tangan politik. Max Weber, seorang ahli sosiologi Jerman, menyatakan bahawa birokrasi ialah sistem pentadbiran yang tersusun dengan baik, dijalankan mengikut peraturan dan prosedur, serta memisahkan kepentingan peribadi daripada pelaksanaan tugas pentadbiran. Weber berpendapat kecekapan birokrasi harus lahir daripada sifat organisasi itu sendiri. Dalam organisasi, pegawai-pegawainya dikawal oleh undang-undang serta disusun mengikut hierarki yang berturut antara satu pangkat dengan pangkat yang lain. Selain itu, dalam birokrasi juga, maklumat dapat disimpan dengan selamat dan teratur. Satu pembahagian yang nyata antara urusan peribadi dengan urusan pejabat sangat berkesan diwujudkan. Dalam mencari orang yang benar-benar layak bagi mengisi satu-satu jawatan, hanya orang yang mempunyai kelayakan yang sesuai sahaja yang akan dipilih. Akhir sekali, antara tokoh penting yang memberikan sumbangan kepada tadbir urus adalah Luther Gulick. Beliau telah memperkenalkan suatu prinsip penting yang menerangkan tentang fungsi yang sewajarnya dilaksanakan, iaitu meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting, atau lebih dikenali dengan akronim POSCOP. Okey, jadi kita akan teruskan kepada bahagian sejarah pentadbiran kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama dan juga merupakan khalifah Islam yang pertama. Sejarah pentadbiran dan kepimpinan beliau memainkan peranan yang sangat penting dalam mengukuhkan Islam sebagai agama dan membentuk dasar-dasar pentadbiran yang akan menjadi model untuk pemimpin Islam pada masa akan datang. Abu Bakar As-Siddiq sebelum menjadi khalifah adalah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan telah menunjukkan keberanian, kejujuran dan kepatuhan yang tinggi terhadap ajaran Islam sejak awal dakwah Nabi. Beliau sangat dihormati oleh Nabi Muhammad SAW, masyarakat Muslim pada zaman itu, sehingga ketika beliau dipilih sebagai khalifah, beliau mendapat sokongan yang meluas dari kaum muslimin. Sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq dihadapi dengan pelbagai cabaran termasuk pemberontakan suku-suku di Arab dan ancaman dari luar. Namun, beliau mampu mengendalikan situasi tersebut dengan kepemimpinan yang tegas dan adil. Beliau juga mengutuskan tentera untuk menegakkan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Beliau memerintahkan tentera untuk menentang pemberontakan, tetapi pada masa yang sama,
Beliau juga memberi arahan supaya tidak melibatkan orang awam yang tidak terlibat dalam pemberontakan. Abu Bakar As-Siddiq juga terkenal dengan kebijaksanaan beliau dalam menguruskan kewangan negara. Beliau memastikan wang negara digunakan secara berhemah dan berkaitan dengan keperluan masyarakat. Beliau memperkenalkan kertas kerja yang memerincikan perbelanjaan negara dan memastikan setiap sen belanja itu digunakan dengan berkesan. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berjaya memperluas wilayah Islam dan memperkukuhkan pentadbiran dalam masyarakat Islam. Beliau menetapkan dasar-dasar pentadbiran awal yang membantu perkembangan Islam pada masa akan datang. Kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq memberi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin Islam selepas beliau tentang pentadbiran yang adil, kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya negara dan keutamaan dalam penyebaran ajaran Islam. Secara keseluruhannya, Abu Bakar As-Siddiq ini dianggap sebagai contoh teladan dalam kepemimpinan Islam dan penggagasan dasar-dasar pentadbiran yang berkesan. Beliau merupakan pemimpin yang amat disanjung dan sejarah pentadbiran dan kepimpinannya memberi pengajaran yang berharga kepada generasi Islam pada masa kini. Baik, seterusnya ialah kesan takbir zaman Abu Bakar. Zaman takbir Abu Bakar yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW mencerminkan satu era yang penuh kebijaksanaan dan integriti. Abu Bakar menjadi khalifah pertama dengan tanggungjawab besar mengemudi umat Islam. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah keadilan yang dijunjung tinggi oleh beliau. Ketika memimpin, Abu Bakar menghadapi cabaran besar seperti pemberontakan suku-suku Arab yang menolak membayar zakat. Beliau menunjukkan kebijaksanaan dalam menangani krisis ini, memastikan kestabilan dan ketaatan umat. Kehandalan beliau dalam menguruskan konflik ini memberikan contoh kepemimpinan yang mantap dan adil. Tadbir kewangan Abu Bakar juga patut dicontohi. Beliau memastikan penggunaan dana umat Islam secara berhemah dan bertanggungjawab. Kepemimpinan ekonomi yang cekap membantu mengukuhkan lagi ekonomi umat Islam dan menjamin kesejahteraan rakyat. Abu Bakar juga dikenali kerana mengutamakan kebajikan rakyat. Beliau memastikan pelayanan awam berfungsi dengan baik, memberikan keutamaan kepada kebajikan masyarakat. Keadilan dan empati beliau terhadap kehidupan rakyat menjadikan zaman takbirnya sebagai satu prioriti kemajuan dan kestabilan bagi umat Islam. Keseluruhannya, takbir zaman Abu Bakar adalah salah satu contoh model kepemimpinan yang telus, adil dan berpandangan jauh. Kekalahan beliau dalam menangani cabaran dan mengukuhkan landasan negara Islam mencerminkan kesinambungan yang diwarisi oleh para khalifah. Seterusnya, memberikan sumbangan terbesar terhadap perkembangan awal peradaban Islam. Perkembangan dan aplikasi takbir urus zaman Abu Bakar Siddiq. Perkembangan dan aplikasi takbir urus zaman Abu Bakar Siddiq merupakan zaman genting dan hebat dalam sejarah Islam. Salah satu tugas terpenting yang dijalankan oleh Abu Bakar Siddiq ialah pengumpulan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Semua isi Al-Quran diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum baginda wafat. Zaman kepimpinan Khalifah Abu Bakar Siddiq merupakan keputusan yang bukan sahaja mengesahkan komitmen terhadap kesucian ajaran Islam, akan tetapi menandakan peranan takbir urus dalam mengekalkan dan mentadbir dalam pemerintah Islam. Oleh demikian, selepas berlakunya kewafatan Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi cabaran yang serius dan menimbulkan impak negatif. Kebanyakan penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur dalam medan perang yang mamah risiko. Kehilangan sebahagian besar Al-Quran yang dihafal adalah ancaman nyata kepada pemeliharaan wahyu Allah. Menghadapi keadaan ini, Abu Bakar Siddiq dengan bijaknya memahami betapa pentingnya melindungi dan memelihara Al-Quran yang Karim setelah mendapat penjelasan dari Umar dan dibuka keluasan dada dari penciptanya.
Keputusan Abu Bakar untuk memerintahkan Zaid bin Sabit sebagai ketua dan mengumpulkan dan menyusunan Al-Quran menunjukkan pertimbangan yang mendalam. Zaid bin Sabit memainkan peranan yang penting sebagai penulis. Nabi Muhammad SAW dipilih kerana apa? Kerana keilmuan dan dedikasinya yang tinggi terhadap Islam. Pemilihan Zaid adalah bukti kebijaksanaan pentadbiran dalam menentukan individu yang sesuai untuk menerima tugasan sebesar ini. Proses pengumpulan dijalankan dengan teliti dan selektif merupakan langkah terbaik dan selamat dalam menjaga wahyu Allah Al-Quranul Karim. Setelah selesai salinan Al-Quran yang dihasilkan telah disahkan secara rasmi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pengedaran naskah ini ke pelbagai wilayah Islam memastikan Al-Quran yang sama dan sahih diterima oleh seluruh umat Islam. Inisiatif ini bukan sahaja memelihara kesucian Al-Quran pada masa itu, akan tetapi juga meletakkan asas bagi pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran ke seluruh dunia Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang bijaksana dan berintegriti. Hal ini kerana beliau dapat menyelesaikan masalah, bahkan juga beliau juga bijak dalam memilih pemimpin untuk mengumpul dan menyusunkan ayat suci dalam Al-Quran, iaitu Zaid bin Sabit. Ini menjelaskan bahawasanya strategi pemimpin seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus kita ikuti dan kita boleh menjadikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai role model pada zaman sekarang. Secara kesimpulannya, kepimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Khulafa Ar-Rashidin adalah kepimpinan yang bersifat Rabbani, yaitu membawa mesej ketuhanan. Mereka melaksanakan kesemua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka tahu ada ketikanya keputusan dan tindakan mereka tidak digemari oleh setengah pihak, dan wujud pula pemberontakan di kalangan masyarakat Islam. Tetapi mereka tetap meneruskan sehingga akhir hayat dengan rasa penuh tanggungjawab, kerana ia adalah satu amanah dari Allah. Perlu kita ketahui, segala sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang agung adalah merupakan panduan secara umum yang boleh dibawa oleh generasi yang akan datang untuk memimpin keluarga, organisasi, negeri maupun negara. Walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintah dalam waktu yang singkat, yaitu selama 2 tahun sahaja, namun, beliau mampu melaksanakan tugas utamanya, yaitu menyelamatkan dan menegakkan kembali pemerintahan kerajaan Islam Madinah yang diancam keruntuhan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan sahaja berhasil menyatukan semula puak yang hampir berpecah, namun beliau juga berhasil mengislamkan suku-suku yang sebelum ini memusuhi Islam. Terdapat banyak sekali ibrah dan contoh yang boleh dijadikan acuan, panduan dan ikutan daripada konsep dan ciri-ciri kepimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi pemimpin masa kini untuk memastikan tadbir urus sebuah negara itu terjamin dan mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.